Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan dikuarantin di tempat khas selama 14 hari mulai Jumaat ini. Pusat jualan barangan segar terkawal di 97 lokasi atasi kesesakan di pasar-pasar basah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Bermula Jumaat ini, rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari di satu tempat khas disediakan kerajaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka akan dibawa terus ke pusat kuarantin itu menggunakan bas khas sebaik tiba di lapangan terbang. Waktu berada di pusat kuarantin, mereka akan disaring oleh Kementerian Kesihatan untuk melihat status kesihatan mereka dan dalam masa yang sama juga SOP yang lain yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap pada sidang media selepas mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi menyelaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Putrajaya. Beliau turut menasihatkan orang ramai termasuk ahli keluarga supaya tidak datang ke lapangan terbang untuk menyambut ketibaan mereka. 100 bas ditaja sebuah kerajaan negeri bagi melancarkan proses berkenaan sedang dalam perbincangan. Pada masa sama, beliau turut menasihati rakyat Malaysia termasuk pelajar yang berada di luar negara supaya terus tinggal di kawasan masing-masing. Pusat jualan barangan segar terkawal di 97 lokasi seluruh negara akan dibuka bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan makanan terutama barangan basah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebenaran yang diberi kerajaan kepada farma itu bagi mengurangkan kesesakan pembeli di pasar-pasar basah. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan prosedur operasi standard SOP ke semua pusat jualan tersebut akan dipastikan mematuhi panduan ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. SOP-nya adalah SOP yang ketat, iaitu penjarakan sosial akan ditetapkan, gerai-gerai yang berniaga akan dijarakkan supaya tidak timbul kesesakan dan sebagainya. Pintu masuk dan pintu keluar akan dikawal oleh pihak polis dan juga tentera. Jadi tujuan kita, walaupun kita benarkan rakyat kita berbelanja dengan pilihan yang lebih banyak di pasar-pasar basah, termasuk pasar tani, tetapi SOP yang ditentukan oleh kerajaan mesti dipatuhi. Lokasi pusat jualan barangan segar terkawal yang telah dikenal pasti merangkumi 10 pasar tani terpilih, 33 pasar tani kekal, 17 pusat operasi farma, 3 My Farm Outlet, 34 kompleks pertubuhan peladang kawasan serta kompleks jabatan dan agensi bersesuaian. Ia akan beroperasi 2 kali seminggu pada pukul 8.30 pagi hingga 4 petang. Pusat-pusat jualan berkenaan juga sekaligus membuka jalan kepada petani dan penternak yang terkesan akibat COVID-19 untuk memasarkan hasil masing-masing terutama semasa PKP dikuat kuasa. 140 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif dalam negara kini 2,766 kes. Terdapat pertambahan 6 kes kematian menjadikan jumlah keseluruhan kematian antara 26 hingga 31 Mac mencecah 43 kes. Sehingga kini seramai 94 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 60 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19.
Terdapat 58 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada wad sebanyak 537 kes. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskannya dalam sidang media khas di Putrajaya. Setelah 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana, jumlah kes harian terus meningkat dan kadang-kala mendatar. Jumlah kes harian yang di-discharge dari wad juga meningkat setiap hari. Bagi Datuk Dr. Nur Hisham, data tersebut menunjukkan impak inisiatif Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi dalam tempoh sebulan ini. Tempoh 2 minggu seterusnya adalah mustahak kerana ia akan menentukan bentuk tindakan yang diambil kerajaan yang setakat ini memberi impak diharapkan. Tempoh 2 minggu yang seterusnya adalah amat mustahak, di mana ia akan menentukan sama ada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang tinggi dan yang diharapkan. Ini sememangnya berkait rapat dengan tingkah laku masyarakat dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Statistik juga menunjukkan terdapat 2 kumpulan umur masyarakat yang paling tinggi kes positif COVID-19 berbanding kumpulan umur yang lain. 2 kumpulan tersebut dalam lingkungan 26 hingga 30 tahun dan 56 hingga 60 tahun. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MIPS kini di fasa akhir persiapan dalam mendepani sebarang kemungkinan penularan COVID-19 berlarutan. Pusat berkenaan diwujudkan bagi menempatkan pesakit COVID-19 sekiranya jumlah kes positif wabak melebihi 1,000 kes sehari. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasamy yang meninjau pusat berkenaan. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah diselaras Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Pusat tersebut juga mampu menempatkan sehingga 600 penyakit COVID-19 berisiko rendah pada satu-satu masa. 2 buah dewan di MIPS ini telah pun dijadikan sebagai pusat kuarantin dan rawatan pesakit COVID-19 yang bergejala ataupun mempunyai risiko yang rendah. Jika kita lihat di dalam kawasan dewan ini, anda boleh lihat sendiri bagaimana peralatan-peralatan ataupun aset-aset telah pun disediakan, dan antaranya ialah seperti mana anda lihat di sini, katil, iaitu pakaian untuk mereka selepas mereka dimasukkan ke pusat ini, dan seterusnya sejadah untuk muslimin dan juga set untuk mandi dan juga set makanan. Ini merupakan antara peralatan yang telah pun disediakan di dalam dewan ini. Selain itu juga bahagian-bahagian barisan hadapan seperti petugas kecemasan dan juga kesihatan akan berada di sini selama 24 jam sekiranya pesakit diletakkan di bawah pemantauan. Antara perkhidmatan disediakan di pusat ini ialah perkhidmatan klinikal, wad pesakit, ruang menstabilkan pesakit dalam keadaan kecemasan, ambulans, farmasi, imbasan sinar X dan makmal patologi. Fasiliti lain turut meliputi katil, meja, kerusi, loker, televisyen, ruang santai, kemudahan Wi-Fi, komputer, surau, kamera litar tertutup CCTV, tandas, ruang mandi, bilik persalinan dan ruang istirahat. Bagi anggota yang bertugas, pusat ini turut menyediakan kaunter jururawat, bilik rawatan dan kecemasan, ruang rehat petugas, bilik persalinan dan ruang mandi, peralatan perlindungan peribadi, PPE serta ruang mesyuarat dan seminar. Tempat ini sangat istimewa kerana dia umpama satu buah hospital yang di-convert dalam masa 3 hari. Seperti Wuhan, dia terpaksa banner the whole set of building, they place all the equipment. Tapi di sini kita dah ada bangunan yang sedia ada yang pun di-banner oleh
Tan Sri Muhyiddin zaman dia jadi Menteri Pertanian, he mooted the idea supaya mana-mana kes yang kita boleh dia boleh step down care dilaksanakan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meninjau pusat tersebut menzahirkan rasa puas hati beliau dengan tahap persediaan dilakukan sekiranya wabak COVID-19 memasuki gelombang ketiga. Mohan Sinasami, RTM. Institut Latihan Perindustrian ILP Labuan yang dijadikan pusat kuarantin COVID-19 sudah dibuka. Pusat berkenaan boleh memuatkan lebih 150 pesakit pada satu-satu masa. Pusat kuarantin itu digunakan bagi menempatkan individu dalam siasatan PUI dari Hospital Labuan. Jabatan Kesihatan Labuan dalam satu kenyataan memaklumkan ILP Labuan dipilih kerana terletak berhampiran hospital selain dilengkapi pelbagai keperluan. Kumpulan pertama melibatkan 30 PUI mula pindah masuk ke pusat itu semalam. Kemasukan PUI lain akan dijalankan secara berperingkat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan supaya kerajaan tidak membayar emolumen diraja kepada Seri Paduka Berdua. Tempohnya selama 6 bulan mulai Mac hingga Ogos. Menerusi kenyataan media Istana Negara, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan baginda berdua berkenan membantu meringankan beban kerajaan menangani pandemik COVID-19. Ia juga dibuat sebagai tanda sokongan terhadap pemotongan 2 bulan gaji jemaah menteri. Sementara itu, sempena Hari Doktor semalam, Seri Paduka Berdua turut menzahirkan penghargaan kepada petugas kesihatan yang bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab. Yang di-Pertuan Agong juga menzahirkan harapan agar rakyat terus berdoa supaya pandemik itu berakhir segera. Masih terlalu awal untuk memutuskan sama ada Bazar Ramadan di wilayah Persekutuan tahun ini diteruskan ataupun ditiadakan. Ya, sambil memantau keadaan semasa, perbincangan dengan pihak berkaitan dilakukan bagi merangka pelan baharu pengurusan bazar. Ya, rancangan itu nanti akan meneliti mekanisme bertujuan mengelak orang ramai bersesak di gerai jualan. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, pihaknya tidak akan tergesa-gesa membatalkan penganjuran bazar. Sebaliknya, beliau mahu prosedur operasi standard SOP ditambah baik. Ini bukanlah dengan terus mentiadakan, you don't solve the problem. Problem sebenarnya apa? Bukan bazar Ramadan, tapi the way we organize bazar Ramadan. Too crowded, tak ada crowd control. Satu tempat letak jumlah yang berasal-asal. Maka kita cuba tunekan fikiran kita, yes, the needs will be met. New guideline, new SOP can always be introduced. Maka barangkali bazar Ramadan mulai tahun ini, kalau satu-satu tempat, kalau dulu ada 50, barangkali 10 saja. Dijarakkan jauh-jauh. Mungkin we have more places. Kerana tak boleh letak satu tempat tu banyak, kita letak di press ini sikit, di press ini sikit, dan kita boleh atur specialization. Okey, untuk kuih-muih berbuka puasanya di sini, untuk barang-barang lainnya di sini. Ini semua boleh kita organize. Keputusan yang diambil akan mengambil kira segala aspek termasuk status pandemik COVID-19 dan keperluan masyarakat. Tan Sri Anwar menyatakan perkara itu ketika meninjau operasi bersepadu sanitasi awam COVID-19 di Putrajaya.
Dan setakat ini hanya Terengganu dan Negeri Sembilan yang mengumumkan untuk membatalkan Bazar Ramadan tahun ini. Kelantan pula akan memuktamadkan keputusan setelah mengambil kira keadaan nanti. Bagi negeri-negeri lain, penetapan sama ada ingin meneruskan Bazar Ramadan atau sebaliknya belum diputuskan. 27 Mac lalu Kerajaan Negeri Sembilan memutuskan tiada penganjuran Bazar Ramadan tahun ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, keputusan itu bagi menjamin kesihatan rakyat susulan wabak COVID-19. Bagaimanapun, peniaga masih boleh menjalankan aktiviti perniagaan mereka dari rumah dengan menggunakan konsep bayaran ketika penghantaran COD. Di Terengganu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak memaklumkan melalui laman Facebook pembatalan Bazar Ramadan dipersetujui dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri yang dipengerusikan Menteri Besar. Sehubungan itu, peniaga bazar disaran mempertimbang alternatif seperti mengusahakan pemasaran perniagaan dalam talian dan menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah. Perkembangan itu sekaligus menafikan satu ciapan di laman Twitter yang kononnya mendakwa Bazar Ramadan di seluruh negara dibatalkan tahun ini. RTM telah menafikan berita palsu tersebut sejak semalam yang didakwa bersumberkan organisasi berita ini. 4,374 orang rakyat Malaysia dilaporkan masih terkandas di 56 buah negara berikutan pembatalan penerbangan akibat penularan COVID-19. Ya, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamaruddin Jaafar berkata paling ramai di India 2,156 orang. Lain-lain negara yang turut merekodkan jumlah rakyat Malaysia terkandas yang agak tinggi ialah Indonesia 680 orang, Australia 226 orang, New Zealand 153 orang, Thailand 337 orang, Arab Saudi 121 orang, Pakistan 128 orang, Filipina 54 orang, Sri Lanka 50 orang dan Emirat Arab Bersatu 43 orang. Sehingga hari ini seramai 3,201 orang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara telah berjaya dibawa pulang. Terbaru, seramai 144 rakyat Malaysia tiba dari Myanmar menerusi pesawat khas Malaysia Airlines pada 3.50 minit petang. Usaha membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan dengan sumbangan parti politik dan swasta. Sementara itu, bagi negara yang tidak menyarankan pelajar asing pulang ke negara masing-masing, Kementerian Luar menerusi perwakilan pelajar dan agensi terlibat sentiasa mendapatkan perkembangan terkini pelajar Malaysia dan memberi perhatian sewajarnya. Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Saya mencari sepersalinan baju Melayu untuk hadiah ke majlis perkahwinan adik saya. Kesemua ini adalah rekaan terbaru dari Malaysia. Kita juga ada rekaan luar negara seperti Vietnam, Thailand, China dan India. Ini corak terbaru daripada kami, dia direka oleh Peringkat Antarabangsa. Cuba cek lihat. Saya ni buta, tapi hati saya cukup terang untuk melihat dari segi kualitinya. Rekaan tempatan jahitannya sangat halus dan kemas.
Kainnya juga berkualiti tinggi. Apalah sangat dengan kecantikan kalau hendak dibandingkan dengan kualiti anak tempatan kita. Barang baik, barang kita. Hidup jadi lebih rancak dengan Pascabaya Hotlink Flex. Nikmati lebih banyak GB untuk YouTube dengan internet bulanan berkelajuan tinggi anda. Hanya RM1 untuk telefon pintar baharu dengan panggilan dan SMS tanpa had daripada RM30 sebulan. Hidup lebih rancak dan nikmati apa yang anda suka bila-bila masa. Pascabaya Hotlink Flex. Pascabaya yang lebih mudah. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu di sekitar barat Semenanjung dan juga di sekitar utara negeri Sarawak. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gema radar. Imej menunjukkan ribut petir yang berlaku di beberapa daerah di negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung sejak petang tadi kini masih lagi belum reda dan hanya dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Manakala tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan hujan masih lagi berlaku di sekitar bahagian pantai barat untuk negeri Sabah dan juga ribut petir masih lagi berlaku di beberapa bahagian di sekitar utara negeri Sarawak dan juga di sekitar pendalaman negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang lembap terutamanya bagi negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Selain itu, negara juga kini berada dalam fasa peralihan monsun apabila angin dijangka bergerak dengan perlahan dan ribut petir akan lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam membabitkan negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung, bahagian di sekitar barat negeri Sabah dan juga di sekitar pendalaman dan juga barat negeri Sarawak. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara untuk pagi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai kesihatan awam. Beliau bertanggungjawab menasihati Perdana Menteri mengenai dasar dan inisiatif berkaitan bidang kesihatan. Menurut kenyataan media, pejabat Perdana Menteri, pelantikan beliau adalah berdasarkan pengalaman luas dalam bidang perubatan dan terlibat secara langsung dalam kerja-kerja kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa.
Tan Sri Dr. Jemilah sebelum ini merupakan Presiden Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERSI) Malaysia dan Setiausaha Bahagian Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada 2019, beliau dipilih sebagai pemenang ASEAN Prize 2019 yang mengiktiraf pencapaian individu atau organisasi dalam memupuk identiti dan semangat serantau ke arah pembangunan komuniti ASEAN menjelang 2025. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda perubatan dan sarjana dalam bidang obstetrik dan ginekologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kedutaan Besar China di Malaysia menyerahkan 10,000 topeng muka kepada pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM bahagian hal ehwal agama. Topeng muka berkenaan untuk diedarkan kepada warga JPM dan orang ramai. Bagi menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sumbangan topeng muka dari kerajaan China itu bukti persahabatan erat kedua-dua kerajaan yang telah terjalin sekian lama. Beliau sebagai satu keluarga besar dengan kita telah memberi bantuan yang bagi saya adalah tanda persahabatan yang sudah sekian lama terjalin, dijaga, dipupuk sebagai satu keluarga besar, sebagai hubungan sesama manusia yang dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Justru sekali lagi kami bagi pihak kerajaan Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada BIKN atas kesudian untuk memberi bantuan kepada kami. Bagi Duta Besar China di Malaysia, Bai Tian, pemberian topeng muka itu tanda terima kasih kepada Malaysia yang telah membantu China dengan ketika negara itu berdepan saat sukar. The situation in Malaysia is also very much worrisome. It saddens my heart to see the increase of cases daily by 100. And so it's time for us to stand together to fight against COVID-19. When China was fighting the COVID-19 in the last 2 months, when we had the toughest battles, we had the very valuable support and help from our Malaysia brothers and sisters. Sumbangan itu turut digunakan bagi menjayakan program Musaadah COVID-19 yang diadakan sejak 19 Mac lalu. Mengulas mengenai pencuci basmi kuman yang telah diruqyahkan, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, ia satu perkara yang baik namun tidak boleh dikenakan harga tinggi. Tambah beliau, pencuci basmi kuman itu juga perlu memberi kebaikan kepada pengguna. Selain menegaskan ruqyah sebaik-baiknya ialah berdoa kepada Allah. RM168,000 diagih kepada masyarakat orang asli hasil kutipan tabung Musaadah COVID-19. Ia sebahagian daripada misi agihan sumbangan yang mula dilakukan semalam. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sumbangan pertama untuk komuniti orang asli itu diagih ke 42 lokasi sekitar Pahang dan Perak. Ia diselaras penggerak masyarakat orang asli dan JAKIM dengan kerjasama Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri. Kita serlahkan apa yang kita boleh bantu dan saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhi, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-Nya, memberi pertolongan kepada hamba-Nya tak kala hamba menolong saudara-saudaranya. Kita tolong orang asli, kita tolong saudara-saudara kita, kita tak kira siapa yang memerlukan, insya-Allah bantuan kita bagi sekadar semampu yang kita buat, insya-Allah. Setakat ini, tabung Musaadah COVID-19 JAKIM berjaya mengumpul 1.5 juta ringgit. Datuk Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu selepas melepaskan kumpulan misi bantuan tabung berkenaan di Putrajaya.
Kementerian Wanita dan Keluarga pula menyediakan peruntukan 22.2 juta ringgit sebagai bantuan kepada rakyat yang terkesan dengan penguatkuasaan PKP. Bagi tujuan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bertindak sebagai pusat utama penyaluran kit barangan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan di setiap negeri. Menurut Timbalan Menteri Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, setiap kawasan parlimen akan menerima 1,000 kit barangan yang bernilai RM100 setiap satu. Bantuan berkenaan disalur terus kepada setiap penerima menerusi pengkalan data JKM yang sentiasa dikemas kini agar setiap bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dengan kerjasama orang ramai dan kerjasama daripada semua pihak, saya yakin insya-Allah kita dapat memberi bantuan yang sebaik mungkin kepada golongan yang terkesan terutamanya, dan insya-Allah kita harapkan ini dapat meringankan beban sebagaimana yang telah disebutkan dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, insya-Allah. Peruntukan RM50 juta diluluskan Sarawak bagi pelaksanaan Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS untuk meringankan beban dan memudahkan usahawan di negeri itu yang terkesan dengan PKP. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Awang Tengah Ali Hassan, RM20 juta daripada peruntukan berkenaan ialah peruntukan tambahan untuk skim berkenaan yang diumumkan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. SKMS membantu 62,000 usahawan kecil dan sederhana menerusi skim pinjaman mudah untuk kumpulan B40 mikro dan usahawan kecil yang mempunyai akses terhad terhadap sumber modal tradisional. SKMS 1 menyediakan pinjaman atau pembiayaan serendah RM1,000 hingga RM10,000 tanpa kadar faedah atau kadar keuntungan kepada usahawan B40. Manakala SKMS 2 untuk pinjaman atau pembiayaan RM5,000 hingga RM50,000 dengan kadar faedah atau kadar keuntungan 4% berdasarkan baki bulanan berkurangan kepada usahawan mikro dan kecil. Permohonan boleh dilakukan mulai esok secara dalam talian di laman sesawang Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan Agrobank. Dalam menghadapi wabak COVID-19, ramai pihak tampil menghulurkan pelbagai bantuan khususnya kepada komuniti B40 di beberapa lokasi. Prihatin terhadap golongan yang memerlukan, Ketua Sri Kandi Bersatu Bahagian Wang Semaju, Datin Sri Linda Hamid tampil menghulurkan sumbangan berbentuk barangan keperluan asas kepada penduduk sekitar Seksyen 2 Wang Semaju. Datin Sri Linda yang juga Presiden Persatuan Kebajikan Usahawan Wanita KUWA berkata ini merupakan tanggungjawab sosial pihaknya untuk membantu golongan yang memerlukan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Golongan sasar KUWA adalah untuk bagi barang-barang dapur ataupun barang-barang keperluan dapur lah. Main dia adalah barang keperluan dapur. Di samping itu kami juga ada memberi mask serta sanitizer. Datin Sri Linda Hamid, Ketua Sri Kandi Bersatu Bahagian Wang Semaju turut hadir memberi sumbangan ialah bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Ismail Bakar. NGO boleh memainkan peranan dalam membantu masyarakat, terutamanya golongan B40 yang kita boleh katakan terperangkap dalam PKP ini. Operasi sanitasi awam COVID-19 di sekitar Putrajaya bermula hari ini. Operasi melibatkan beberapa agensi kerajaan dan swasta itu memberi fokus kepada kawasan komersial dan kompleks kerajaan. Wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang mengikuti operasi tersebut ada butirannya. Antara agensi terlibat ialah Perbadanan Putrajaya, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, PDRM, Kementerian Kesihatan dan Alam Flora. Kerja-kerja nyakuman secara semburan dijalankan di beberapa kawasan tumpuan awam dan berisiko tinggi. Untuk hari pertama, operasi bersepadu memfokuskan kawasan pusat komersial Presin 15. Ketika proses sanitasi awam ini dilakukan, kawasan yang terlibat ini akan ditutup seketika bagi mengelakkan orang awam daripada terdedah dengan cecair kimia yang disembur. Dan operasi ini memfokuskan kepada bangunan kerajaan dan juga pusat komersial awam.
Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang turut meninjau operasi bersepadu itu berpuas hati dengan komitmen petugas. Beliau berharap usaha meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan awam dapat terus dipertingkat dan tidak ditekankan hanya ketika berlaku penularan wabak. Jadi saya harap agensi juga buat SOP baru dengan mengambil kira aspek kesihatan dan keselamatan. Kita punya jabatan-jabatan kesihatan juga membantu dengan memberikan garis-garis panduan baru supaya pasca krisis COVID ini kita dapat turut memperbaiki kita punya way of life, how we handle cleanliness, how we handle public health issues, dan how do we handle maintaining public utilities, public facilities misalnya. Jadi ini boleh kita lakukan, ya. Operasi bersepadu di Putrajaya itu dijadual berlangsung sehingga Jumaat ini. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, Dek. Dengan mengenali Nabi Muhammad SAW menjadikan kita jatuh hati pada baginda. Biarpun sudah beribu tahun meninggalkan kita, amalan baginda tetap menjadi ikutan. Saksikan Sunnahmu Amalanku bersama para ilmuwan tanah air setiap Khamis jam 10 malam di TV1. Rancangan ini dibawakan khas oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Telaga Biru Sendirian Berhad. Lebih kemeriahan dengan Enjoy. Macam-macam ada. Program-program hebat semasa dambaan ramai menanti untuk hiburan semua. Pelbagai cerita, drama-drama serantau, animasi dan sukan yang merentap adrenalin semua. Nak tahu lagi? Layari enjoy.com.my. Pastinya lebih enjoy. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Ya, seiring pengiktirafan jenama media paling dipercayai di Malaysia, peranan sebagai media maklumat rasmi utama negara akan terus dimainkan RTM. Sumbangan stesen yang menginjak usia 74 tahun ini kekal signifikan dan terselah ketika berdepan peristiwa-peristiwa penting negara. Ya, terbaru, RTM selaku penyalur informasi utama mengenai penularan COVID-19 jelas menjadi sumber rujukan pilihan masyarakat. RTM yang dikenali sebagai Radio Melaya pada 1946 kini merangkumi 5 saluran TV dan 34 stesen radio selain platform media baharu secara dalam talian. Fungsi dan objektif utama kesemua medium ini kekal serupa, iaitu sebagai penyampai mesej-mesej kerajaan kepada rakyat. COVID-19, kita panjangkan tempoh Selamat Pagi Malaysia tu dari pukul 8 sehingga pukul 12 tengah hari. Di mana dalam segmen Selamat Pagi Malaysia tu juga kita beri fokus utama. Satu segmen tu kita beri fokus utama untuk memaklumkan kepada masyarakat apakah berita-berita palsu yang telah tular pada hari sebelumnya. Jelas sekali kepelbagaian segmen berinformatif menerusi setiap saluran RTM menjanjikan laporan yang tepat dan sahih.
Apabila kita mendapat pengiktirafan daripada Reuters bahawa saluran RTM merupakan jenama media yang paling dipercayai di Malaysia, dia bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi kita di RTM, sebab memang telah sebati dalam sanubari warga RTM untuk menyampaikan hanya maklumat-maklumat yang sahih saja kepada masyarakat. Selaku Ketua Pengarah Penyiaran, Nur Yahati Awang berharap kepercayaan masyarakat yang terus diberi kepada RTM dapat dijustifikasi seluruh warga RTM melalui komitmen tugas yang tinggi. Komitmen yang diberikan dan insya-Allah kita akan maju bersama untuk menjadi yang lebih baik lagi pada masa-masa akan datang. Saya, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada RTM. Teruslah bersama RTM, jenama yang paling dipercayai. Kami mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74. Teruskan menonton jenama yang paling dipercayai di Malaysia. Sains Siva Murugan Pandian, pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Kepada seluruh warga RTM, terima kasih atas segala sumbangan pada negara sebagai stesen penyiaran tertua tanah air. Selamat ulang tahun ke-74. Kepada seluruh rakyat, teruskan bersama RTM, jenama media yang paling dipercayai. Selamat hari jadi yang ke-74 bagi RTM. Jelas sekali bahawa RTM bermula sebelum pun kita merdeka, tetapi telah meneruskan kerja-kerja untuk menjelaskan keadaan dalam negara supaya rakyat tidak keliru dan tidak terpesong daripada kebenaran yang telah berlaku dalam negara kita. InsyaAllah saya harap RTM akan berterusan menjalankan tugas, terutamanya pada musim wabak COVID ini, yang mana rakyat perlu mendapat maklumat yang benar supaya mereka tidak panik. Teruskan dengan RTM, jenama yang paling dipercayai. Penularan COVID-19 memaksa Mexico melaksanakan penutupan operasi tidak penting sektor swasta dan larangan berhimpun lebih 50 orang. Perintah itu berkuat kuasa sehingga 30 April nanti. Sebelum ini, kerajaan Mexico telah melaksanakan larangan operasi tidak penting sektor kerajaan dan sebarang perhimpunan awam. Jelas Timbalan Setiausaha Kesihatan, Hugo Lopez-Gatell, tindakan terbaru itu dilaksanakan selepas kes positif COVID-19 di negara itu mencecah 1,098 kes dengan 28 kematian. Beliau menggesa penduduk tinggal di rumah tetapi mengumumkan tidak ada sekatan untuk penduduk yang ingkar arahan. Hong Kong tidak akan mengurangkan sekatan atau membatalkan perintah kuarantin kepada ketibaan individu dari tanah besar China. Menurut Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, tindakan itu bertujuan mengekang penularan COVID-19. Dalam pada itu, jumlah katil hospital akan ditambah. Untuk permulaan, 400 katil akan disediakan bagi memenuhi keperluan pesakit. Setakat semalam, kes positif COVID-19 di Hong Kong mencatatkan 683 kes dengan 4 kematian. Situasi COVID-19 di Amerika Syarikat terus parah apabila mencatatkan 164,359 kes positif, 515 lebih ramai berbanding semalam. Manakala kematian pula sudah mencecah 3,173 kes, tambahan 17 kematian hari ini. Bagi membantu keperluan rawatan pesakit COVID-19 yang semakin bertambah sehingga ratusan sehari, sukarelawan di New York mendirikan khemah dan menyediakan peralatan perubatan hospital Medan terletak di New York City Central Park.
Menurut Wakil Badan Bukan Kerajaan yang menguruskan perkara itu, 14 kemah besar bakal disiapkan yang mampu menempatkan 68 buah katil. Hospital Medan itu akan dibuka pada Selasa waktu tempatan. Kira-kira 70 petugas perubatan dari seluruh Amerika Syarikat terlibat. Sekurang-kurangnya 19 terbunuh ketika operasi memadam kebakaran di barat daya wilayah Sichuan, China. Agensi berita Xinhua melaporkan kebakaran bermula di satu kawasan kebun bandar Xichang. Ia kemudian merebak ke kawasan pergunungan berhampiran disebabkan angin kuat. Perkara itu disahkan pihak berkuasa Xinhua. Lebih 300 anggota bomba dan kira-kira 700 anggota tentera dikerah bagi memadam kebakaran. Bandar tersebut didiami kira-kira 700,000 orang. Susulan kebakaran besar itu, 7 kawasan hutan di wilayah sama musnah dijilat api. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita bersama dengan Fazli. Silakan. Latihan dan program atlet Sukan Olimpik distruktur semula. Jackie Wong sah negatif COVID-19. Penangguhan Sukan Olimpik Tokyo 2020 akibat penularan COVID-19 membolehkan latihan dan program atlet negara akan distruktur semula. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, ia akan dilakukan mengikut perkembangan wabak COVID-19 dan mengikut keadaan semasa. Menurut Datuk Seri Rizal, buat masa ini terdapat 35 atlet negara berada dalam senarai nama ketemasya terbesar dunia yang dijadualkan pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 itu, manakala 12 daripadanya sudah pun layak. Prematurely, mungkin wabak COVID ini habis dalam 1 bulan, 2 bulan. PKP pun demikian juga. Ia banyak bergantung kepada keadaan COVID-19 ini dan juga perintah-perintah yang bakal dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tapi apa pun memang MOM, MSN dan KBS akan melihat perancangan semula. Yang penting 12 ini kita nak kekalkan keupayaan, kecergasan bagi memungkinkan mereka terus beraksi dan menyumbang pingat kepada kita, insya-Allah. Beliau turut meyakinkan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan sentiasa bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN untuk memastikan kesihatan dan kecergasan atlet negara berada di tahap cemerlang. Dalam perkembangan lain, Rizal Merican mengesahkan semua 48 atlet termasuk atlet profesional dan atlet di bawah persatuan sukan yang berada di luar negara ketika ini berada dalam keadaan baik dan selamat. Seandainya ada keperluan untuk mereka kembali ke negara, kita KBS akan membantu dan memastikan mereka dapat pulang untuk kembali bersama dengan keluarga tersayang. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican turut mengesahkan bahawa jaguar tukul besi negara Jackie Wong didapati negatif COVID-19 pada pemeriksaan kali ketiga. 19 melainkan Jackie Wong. Dan saya suka untuk maklumkan, mengikut apa yang saya berhubung dengan beliau semalam, dalam ujian saringan ketiga, Jackie Wong telah mendapati negatif. Berarti ini adalah berita baik. Dan namun beliau masih lagi dalam pemerhatian di hospital, di ward isolasi, dan kalau beliau masih menunjukkan perkembangan yang baik dalam 1-2 hari lagi, insya-Allah beliau akan dibenarkan untuk keluar. Sebelum ini, Jackie menjadi atlet pertama didapati positif COVID-19 menerusi ayahnya dan kini dikuarantin di Hospital Sibu sejak minggu lalu. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu selamat pagi Malaysia di Angkasa Puri RTM. Dalam perkembangan lain, Majlis Olimpik Malaysia MOM menyambut baik keputusan Jawatankuasa Penganjur Sukan Olimpik Tokyo 2020 menunda penganjuran tamasya sukan antarabangsa itu ke tahun hadapan.
Presiden MOM Datuk Seri Nurzal Zakaria dalam satu kenyataannya kepada media hari ini memaklumkan tarikh baharu iaitu pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 ternyata memberi kelegaan kepada semua komuniti sukan terutama atlet yang bakal bertanding. Penundaan selama 12 bulan itu memberi peluang kepada semua negara untuk memberikan perhatian membendung wabak COVID-19 selain memberikan masa kepada atlet untuk kembali membuat persediaan. Jelasnya pihak MOM akan bekerjasama dengan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC dan Persekutuan Antarabangsa bagi memastikan tamasya itu nanti berjalan dengan adil terutama dari segi proses kelayakan. Di pihak tempatan, MOM akan terus melakukan koordinasi bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi memastikan emas pertama negara di Olimpik dapat dicapai. Sukan Olimpik Tokyo 2020 sah bakal diadakan pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 dan Sukan Paralimpik pada 24 Ogos hingga 5 September 2021 akibat pandemik coronavirus. Perkara itu disahkan Presiden Majlis Olimpik Antarabangsa Thomas Bach di Lausanne, Switzerland pada Isnin. We chose this date to follow our principles, which we have established on the 17th of March. And this is, first of all, to safeguard the health of anyone involved in the Olympic Games and to make our contribution to the containment of the virus effect, which has been acknowledged among many others there also by the summit of G20 just lately. And we had to look into the international sports calendar to maintain the uniqueness of the Olympic Games. Jam kira detik di Bandar Tokyo pula telah dimulakan semula dengan 479 hari lagi untuk kesukan Olimpik 2020. Ia dibuat selepas pihak penganjur mengumumkan tamasya itu akan diadakan bermula pada 23 Julai tahun depan. Pengumuman itu dibuat selepas penganjur terpaksa menunda sukan tersebut selepas mendapat tekanan daripada atlet dan persatuan sukan akibat penularan coronavirus yang semakin teruk. Sukan Olimpik Tokyo akan bermula pada 23 Julai tahun depan selepas coronavirus memaksa keputusan bersejarah dibuat untuk menunda sukan itu ke tahun 2021. Klub golf Augusta National berjaya mengumpul derma sejumlah $2 juta Amerika atau 86 juta ringgit dalam usaha membantu memerangi pandemik COVID-19 bekerjasama dengan yayasan komuniti berhampiran klub golf itu. Perkara itu diumumkan oleh pengerusi Augusta National, Fred Ridley, dalam satu kenyataan. Tambahnya, mereka percaya Augusta National mempunyai tanggungjawab penting untuk membantu dan melindungi komuniti yang sekian lama konsisten menyokong mereka. Augusta National dijadualkan menganjurkan kejohanan utama bermula 9 hingga 12 April tetapi ia ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang bakal diumumkan kemudian berikutan pandemik COVID-19. Pengurus Manchester City Pep Guardiola pula memuat naik satu video meminta orang ramai mendengar nasihat saintis dan doktor semasa tempoh pandemik coronavirus. Guardiola juga menambah orang ramai yang akan menjadi lebih baik dan sedikit gemuk setelah selesai tempoh berkurung. We miss football. We miss the life that we had a few days ago, but now it's time to listen, to follow our scientists, doctors and nurses. You are my family football, and we're going to do everything is possible to make you feel better. We'll come back from this stronger, better, kinder, and a little bit fatter. Stay inside, stay safe. Bekas pengendali Barcelona dan Bayern Munich itu juga telah membuat sumbangan sebanyak €1 juta kepada Yayasan Angel Soldania bagi membeli peralatan perubatan untuk hospital di wilayah Catalonia, Spanyol. Ketua Bahagian Pemotoran Red Bull Helmut Marko membuat kejutan apabila berkata mahukan pemandu F1 pasukan itu dengan sengaja dijangkiti coronavirus.
Katanya dengan cara itu mereka akan sembuh dan menjadi lebih kebal dan mendapat tempat yang lebih baik untuk memulakan musim baharu. Walaupun belum diketahui tarikh permulaannya, Ketua Bahagian Pembangunan Pemandu berusia 76 tahun itu membuat saranan mengejutkan itu ketika ditemu ramah oleh sebuah stesen televisyen Austria. Marco menyatakan dia membuat cadangan itu kepada pihak pengurusan Red Bull, namun ianya ditolak. Tambahnya, ia tidak mendapat sambutan yang baik. Pemandu pasukan F1 Renault, Esteban Ocon, pula memastikan dirinya sentiasa bersedia walaupun kini berada dalam tempoh perintah berkurung di Perancis. Ocon, yang kini tinggal bersama keluarganya di Normandy, Perancis, membuat latihan dengan berlumba secara virtual menggunakan simulator persendiriannya. Tambahnya, ia adalah penting untuk memastikan momentumnya sentiasa dipertingkatkan. Walaupun dalam keadaan sukar, kami akan terus memberikan info-info yang terbaik khusus untuk anda semua. Selamat menyambut ulang tahun RTM pada esok hari, khusus untuk seluruh warga RTM. Saya mengundurkan diri. Selamat malam. Selepas ini kembali bersama dengan Mac dan juga Faris. Kerajaan Jerman mengubah suai pesawat tentera mereka menjadi wad ICU bergerak untuk membantu Itali dan Perancis merawat pesakit COVID-19. Menurut Metro, pesawat ICU itu merupakan Airbus A310 Medevac. Melalui posting yang tular di Twitter, bahagian dalam pesawat itu menunjukkan katil-katil disusun dalam 3 barisan dengan setiap satu daripadanya dilengkapi peralatan perubatan. Wad ICU bergerak itu diterbangkan ke Itali dan Perancis bagi mengambil pesakit-pesakit untuk dipindahkan ke hospital di Jerman. Datuk Seri Siti Nurhaliza memanfaatkan masa di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini untuk menghiburkan peminat dengan menyanyi secara live di Instagram beliau. Sebahagian video tersebut diulang ciap peminat di laman Instagram. Yang pasti, suara Datuk Seri Siti tidak ubah umpama mendengar rakaman album meskipun beliau menyanyi secara santai di rumah. Semua penggiat seni tanah air perlu bersatu hati dalam membendung penularan COVID-19 termasuk kekal serius mematuhi segala perintah kawalan pergerakan PKP. Pelakon berwibawa Datuk Rosham Nur turut menggesa penggiat seni supaya memainkan peranan masing-masing dengan mengajak orang ramai untuk sama-sama patuh PKP. Dalam hari ini bukan kita nak bincang pasal kontroversi, tetapi kita nak bincang apakah hala tuju kehidupan kita, apakah hala tuju ekonomi negara kita, apakah hala tuju kerajaan kita untuk melihat Malaysia diambang ekonomi yang terbaik. Itu yang paling penting, dan saya rasa pihak kerajaan memerlukan setiap individu dalam negara kita, tak kira dari sektor apa pun, pekerjaan apa pun, dan kita harus menganggap kita ni orang-orang biasa ni adalah prajurit-prajurit di peringkat masing-masing untuk bersama-sama memerangi wabak COVID dan juga memerangi bagaimana untuk menangani isu ekonomi kita di masa akan datang, kerana sudah pasti ekonomi kita akan terjejas, dan saya secara peribadi beranggapan bahawa ianya akan terjejas teruk. Datuk Rosham menjadi tetamu bagi program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Mengulas mengenai isu artis mohon dana khas daripada kerajaan, beliau berharap ia dihentikan. Ini kerana dalam keadaan sekarang, tumpuan perlu diberikan kepada isu-isu yang lebih penting dan bukannya kontroversi industri hiburan. Baik, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Selasa 31 Mac 2020. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Ya, jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam sejahtera.